Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Biiznillah, min fadlillah, dengan izin Allah, kurnia Allah, rahmat Allah buat kita boleh menyambung bacaan Riyadhus Salihin, himpunan daripada Imamuna Al-Imamun Nawawi qaddasallahu ruhahu. Kita membaca Riyadhus Salihin ini, kita sampai pada muka surat 297. Kita masuk bab yang baru, iaitu bab berkaitan dengan haram memelihara anjing kecuali untuk memburu, kecuali untuk berburu, menjaga ternak atau tanaman. Al-Imam Nawawi memilih perkataan babu tahrimu ittikhazu al-kalb illa lisaid au masyiyah au zar', iaitu ada larangan, haram kita mengambil anjing. Kita ambil anjing, bela anjing, pelihara anjing, melainkan untuk memburu, melainkan untuk anjing itu menjaga binatang-binatang lain, ataupun anjing itu untuk menjaga tanaman kita daripada dirosakkan oleh manusia ataupun binatang-binatang lain. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan memulakan bab ini dengan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratani muttafaqun alaih wa fi riwayatin qiratun. Terjemahan dia, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau untuk menjaga ternak, maka pahalanya akan dikurangi 2 qirat setiap hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam satu riwayat disebut dikurangi 1 qirat. Al-Imam Nawawi menyambung dengan hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratun illa kalba harthin aw mashiyatin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim man iqtana kalban laysa bikalbin saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin. Terjemahan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka sesungguhnya amal kebaikannya akan dikurangi 1 qirat setiap hari.
kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau ternakan. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim sahaja disebut barang siapa memelihara anjing yang bukan anjing untuk berburu dan bukan untuk menjaga ternak atau kebun, maka sesungguhnya pahalanya akan dikurangi 2 kirat setiap hari. Ini 2 hadis Al-Imam Nawawi ambil untuk menyokong tajuk yang kita baca ini. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Al-Imam Nawawi ambil kedua-dua hadis ini dan dia letak dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin bermakna kita hidup cara orang-orang saleh. Cara orang saleh. Kita hidup dengan cara Tuhan suka. Maka salah satu cara hidup yang Allah suka ialah kita tak hidup dengan anjing. Allah suka, malaikat suka. Itu telah menjadi sifat orang-orang yang saleh. Baik. Anjing ini para ulama membahagi kepada 2 berdasarkan hadis Nabi. Satu dipanggil anjing hitam. 2 dipanggil anjing selain daripada warna hitam. Apa warna pun tak apa. Satu dipanggil anjing hitam, lagi satu anjing yang selain daripada warna hitam. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, bila orang tanya dekat Nabi, orang selalu tanya pasal anjing hitam. Bila sahabat tanya pasal anjing, ada warna tu, ada warna ni, Nabi akan jawab pasal anjing hitam. Dan anjing hitam ni menjadi muskil di kalangan mereka. Maka Nabi sebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata, Al-kalbul aswad syaitanun. Nabi kata anjing hitam ni syaitan. Anjing hitam ni adalah syaitan. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, adakah semua anjing hitam itu syaitan? Ataupun anjing hitam ni bahagian daripada syaitan suka membuat penjelmaan. Rasanya bahagian kedua itu lebih tepat. Bukan semua anjing hitam itu syaitan, tapi anjing berwarna hitam itu syaitan lebih suka menjelma dalam bentuk macam dia. Dia kalau menjelma sebagai anjing hitam, dia akan menjelma dengan bentuk garang, perungui, mata dia merah. Dia tengok orang sebagai macam tengok mangsa. Sehingga kan Nabi kata kalau kita tengah semayang, anjing hitam melintas, semayang kita dikira batal. Jangan teruskan sembahyang itu. Sebab apa? Dia boleh buat macam-macam pada kita walaupun kita tengah sembahyang. Ulang balik sembahyang tu. Walaupun kita tengah sembahyang. Berhenti. Dia anggap batal. Biar dia pergi dulu. Walaupun kita ada sutrah. Walaupun ada sutrah depan kita kan. Tapi dia lintas kita tengah-tengah. Sembahyang kita dia anggap rosak. Ini kebanyakan para ulama hadis pegang yang ini. Ulang sembahyang lain. Sebab dia adalah syaitan. Dan kita tak tahu mudarat apa dia nak bawa mai pada kita. Dan sembahyang tu tidak menjadi hal pada kita sebab waktu masih ada. Kita boleh ulang balik daripada mula. Tapi mudarat yang dia bagi itu sangat bahaya. Maka, lain daripada anjing hitam ni, Nabi tak sebutlah dia sebagai syaitan. Syaitan suka menjelma kepada dia. Namun demikian, kesemua para ulama kita sepakat pada menyatakan bahawa anjing ni ada kelebihan dia. Dan Quran mengesahkan tentang anjing yang kamu boleh ajak dia. Quran mengesahkan. Pertama, mata dia. Mata dia sangat jelas pandangan dia. Sehingga kan dia boleh nampak syaitan. Dia kalde. Kalau kita dengar malam-malam suara kalde, anjing bukan menyalak, dia bunyi macam tak seronok tu. Menyalak lain, yang dia bunyi macam kalde tu, bunyi sangat bulu kita naik belakang-belakang ni. Seram lagu tu. Sebab Nabi kata dia nampak syaitan, mata dia tajam. Dan dia ni cergas. Anjing ni binatang yang cepat bertindak.
Ini semua kelebihan-kelebihan anjing yang agama beri pengakuan. Di atas itulah anjing boleh dipakai untuk memburu, untuk menjaga sesuatu. Untuk menjaga tanaman, untuk menjaga binatang. Tetapi diletakkan syarat. Bukan bukan kosong lagu tu, diletakkan syarat. Kalau untuk memburu ada syarat dia. Kalau untuk menjaga binatang, menjaga tanam-tanaman juga ada dia punya syarat dia. Para ulama kata anjing yang kita nak jadikan dia sebagai memburu ni, pertama dia ikut perintah. Dia dengar. Dia tengah lari-lari, dia duduk tangkap binatang buruan. Tuan dia kata stop. Dia boleh stop. So dia dengar kata. Dan anjing ni dia tangkap buruan, dia tak makan. Dia tak gigit dekat dia. Dan tuan dia masa lepas anjing tu dengan niat memburu, dia baca bismillah. Maka cakapan anjing itu, dan binatang tu kalau mati, dia terkam tak mana-mana, dianggap halal dan kita boleh makan. Tak salah. Anjing dijadikan barang buruan. Tapi syarat dia dilatih. Dia dengar kata tuan dia. Adapun anjing yang disebut dalam di sini, anjing untuk menjaga ternakan atau anjing untuk menjaga tanam-tanaman juga, anjing itu ada sifat amanah. Dia reti beza. Maka dia ada kemampuan. Anjing ni dia reti. Dia tengok satu benda berbisa, dia tahu. Dan dia ada diri dia tu, dia pandai protect. Dia pandai menyerang, dia pandai melawan. Dia boleh jaga dan dia cerdik sikit. Maka kerana itu agama menyatakan dia ada manfaat. Dia boleh dipakai untuk memburu, untuk menjaga ternakan dan untuk menjaga tanam-tanaman kita. Namun Nabi SAW kata, macam mana elok kelebihan yang ada pada anjing? Nabi kata satu je tak boleh dengan anjing ni. Jangan buat masuk dalam rumah sebagai binatang kesayangan. Orang putih kata apa? Pet. Spelling dia? P-E-T. Pet. Jangan jadikan dia barang. Kenapa? Kalau kita ambil anjing tubuh dalam rumah, luar rumah is okay. Tak ada pengawal, tak ada, dan susah nak cari orang, bayar gaji mahal. Keselamatan kita dalam rumah. Saya tengok dekat Iraq, kebanyakan rumah orang Islam ni ada anjing. Rumah dia besar-besar kan? Dalam pagar rumah lah. Dia ada rumah kecil. Kita ni saja, walaupun pagar tu tinggi, kita pergi dekat pintu dia, sedangkan pintu dia tak ada lubang-lubang, dia boleh menyalak pada kita. Dia bau kan? Dia boleh menyalak. Namun Nabi kata pada kita, kalau kita bawa anjing ni masuk dalam rumah, kita bawa masuk dia dalam rumah, maka akan kuranglah pahala kita 1 qirat atau 2 qirat. Kita ingat balik hadis yang semayang mayat tu, 1 qirat besar mana? Jabal Uhud besar tu. Kenapa? Satu, para ulama kita kata kerana anjing tu Allah jadikan dia makhluk begitu, dia daripada depan ke belakang seluruhnya najis. Seluruhnya najis, hukum dia najis. Sampai air liuk dia keluar pun kena bencana kita, inak kita, air tu Nabi suruh tiarap buang. Lepas tu basuh inak tu dengan air tanah dan air yang biasa. Dia ni, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia boleh tahan air liuk tu bila dia dilatih dan dia kena tuan dia. Itu saja dia boleh tahan. Tuan dia kata memburu, dia duduk memburu tu air liuk dia akan keluar. Tapi kerana dia duduk lari laju tu, dia duduk kena angin, air tu boleh kering, dan masa tu dia akan tangkap binatang buruan. Kerana itu tangkapan dia itu tak dianggap najis. Tapi kalau tidak kerana itu, dia akan hidup dalam yalhas. Lidah dia tu duduk keluar, air liuk dia sentiasa berjalan, dia sentiasa dalam najis. Dan seluruh daerah rumah orang Islam ni kita panggil dar, rumah kita,
daerah ni ke daerah tu, sempadan ni ke sempadan tu rumah kita, berapa luas rumah kita, berapa tingkat rumah kita, keseluruhan rumah kita itu, lantai rumah kita, kita kena boleh sujud tak mana-mana saja boleh. Rumah kita kena bersih macam tu. Artinya kalau masuk waktu sembahyang ataupun tak ada waktu sembahyang, kita pergi ambil wuduk, kita keluar daripada tandas rumah kita, kita rasa nak sembahyang tepi dapur, kita boleh sembahyang sebab tak ada najis. Tetapi apabila kehadiran anjing dalam rumah kita, bermakna setiap tapak rumah kita itu terlibat dengan najis. Yang kerana itu, seorang Muslim tak dibenarkan hidup dengan najis. Tak boleh. Dan malaikat tak suka. Malaikat tak akan hadir. Karena itu, apa akan terjadi? Kalaulah rumah kita bela anjing, bela dalam rumah, duk sayang dia, duk peluk dia, kita ambil wuduk. Lepas tu kita hampak sejadah. Kena pula kita ni tak tahu hukum taharah. Najis aini macam mana, najis hukmi macam mana, yang kata warna, bau dan rasa tu macam mana pula. Kita tak tahu tu semua. Kita akan sembahyang dalam najis. Kita kerana sayang seekor binatang yang nama dia anjing, yang dihukum najis, kita sanggup lomok ibadat kita dengan najis, dan yang tu kita bagi ke Tuhan. Maka sangat tidak boleh. Maka kalau kita buat juga lagu tu, apa akan jadi? Sehari, pahala kita boleh surut 1 kirat ke 2 kirat. Makin kita peluk binatang tu, makin kita tunjuk sayang dia dalam rumah kita, makinlah pahala kita beransur. Maka Nabi tak nak kita tunjuk sayang dia dalam rumah kita. Sebab laluan malaikat. Dalam rumah tu ada Quran kita nak baca, ada sembahyang yang kita nak kena lakukan. Maka anjing boleh duduk di luar daripada rumah kita. Itu tempat dia. Dan yang tu bukan penderaan untuk dia. Itu memang dia. Sesuai dengan diri dia tu najis, sesuai. Ada perkataan yang saya nakal daripada para fuqaha kita. Mereka menyatakan bahawa kalau anjing tu kita basuh dengan air sabun sampai dia wangi macam mana pun, comel lah dia tu, dia tetap najis. Dia tetap najis. Kita jangan ingat dengan kita lomok dia, kita cuci, kita gunting duk kerat kuku dia, duk pergi asah gigi dia, bagi tempat supaya dia buang najis, tak bagi kaki dia pijak tanah, dia tidak dianggap najis, dia tetap dianggap najis. Maka seorang Muslim yang mencintai hubungan dia dengan Tuhan, dia tidak akan korbankan ibadat dia semata-mata kerana anjing. Adapun bila kita keluar daripada rumah, kita jumpa anjing di khalayak ramai, kita boleh muamalat dengan dia. Sebab itu tidak melibatkan tempat kita. Dia jatuh longkang, kita boleh angkat. Nanti kita balik, kita cuci tangan kita. Dia tapak kaki dia tidak menapak dalam lantai rumah kita. Ini bumi Allah yang luas. Bumi Allah ni luas, tak sama dengan petak tapak rumah kita. Nabi kita sembahyanglah tak mana pun. Allah menjadikan bumi ini bersih. Sujudlah tak mana pun. Tapi dalam rumah kita, tak sebersih di luar rumah kita. Yang tanah tu Allah hampak. Maka kerana itu, janganlah kita masuk anjing dalam rumah kita di atas nama kesayangan. Kecuali anjing kita boleh masuk dalam rumah kita ni kes-kes tertentu sahaja. Kes-kes yang kita kata exception case. Boleh ke? Exception exceptional. Maafkan saya. Maknanya saya korang ayat lah. Korang ayat. Kes-kes tertentu. Menyelamatkan dia daripada diburu masalan. Orang nak bunuh dia ke, ataupun anjing lain duk buat serangan pada dia ke, kita pun tak tahu nak pelari ke mana, pegang sat, pelari dalam rumah. Untuk satu masa yang sat saja, lepas tu kita lepaskan dia. Tetap kita kena lepas di luar daripada rumah kita. Kita nak buat kat dia rumah dia, buatlah rumah dia, tapi di luar daripada rumah yang kita duk tidur, duk baca Bismikallahumma ahya wa amut tu, dalam kotak rumah itu, jangan buat masuk seekor anjing pun. Di pagar rumah kita itu boleh. Dia boleh dianggap sebagai binatang yang menjaga. Dia boleh ambil kerja pengawal. Boleh Pak Cik Din? Alhamdulillah. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, ikhwan, yang maha bijaksana, dia buat anjing dengan sifat anjing.
dan dia meletakkan hukum hakam yang macam tu pada kita. Ya. Ya. Malaikat dalam rumah. Perkarangan kita tu bukan dalam rumah kita. Parkir kita tak apa. Masuk rumah ni, kotak rumah kita ni, yang kita bila kita masuk dia anggap kita dah masuk dalam rumah. Pagar rumah tak apa. Pagar rumah okey. Sebelah rumah. Sebelah rumah. Sebelah rumah okey. Rumah boleh. Dah sistem rumah lagu tu nak macam mana kan? Kucing tak apa. Kucing Nabi kata yatufu bainakum. Kucing ni binatang yang duk keliling hidup dengan kamu. Dia manja dengan kita. Tak ada apa-apa. Najis, dia buang najis tu hukum najis lah. Kita kena cuci. Tapi kita cuci najis kucing tak sama dengan kita cuci najis anjing dengan air tanah campur air mutlak. Kucing ni kira bau hilang, warna dah rasa, habis dia jatuh najis mutawassitah, najis pertengahan. Cuci-cuci lagu tu je, kita dah boleh sembahyang. Dan diri kucing tu tak najis. Diri kucing tu tak najis, walaupun dia duduk pergi makan tikus lah, dia makan kucing isap ganja lah, kucing mana nak beritahu kucing zaman lah kan. Su'u apa? Dia manja kan. Dia duduk jilat macam-macam. Lepas tu dia pergi jilat ayak kita. Maka ayak tu tak dianggap najis. Bahkan Nabi sengatkan bagi dia minum. Lepas tu su'rul qit ini. Su'rul hirah ini. Bekas minum itu sah kita ambil sebagai wuduk pula. Wuduk boleh ambil, tak salah. Dia berbeza dengan anjing. Nabi suruh terak buang. Bersihkan dia. Bersesuaian dengan kelebihan diri dia tu. Dia boleh lihat benda yang kita tak boleh tengok. Kemampuan dia tu, dan Allah jadikan kelebihan dia dengan diri dia tu najis pula. Namun Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Allah dengan bijaksana dia buat ada bahagian kita boleh ambil manfaat anjing tu. Kita boleh ambil manfaat dia. Kita nak suruh dia tuntun kita boleh. Nak letak dia di luar rumah boleh. Nak bagi makan dia boleh. Nak rawat dia boleh. Macam kita buat pergi anjing di klinik. Katalah doktor tu doktor Muslim. Buat main anjing doktor lari. Malaikat tak masuk klinik aku. Malaikat tak masuk klinik aku. Tidak. Klinik bukan rumah. Klinik ni dia memang kita panggil rumah sakit. Rumah untuk merawat. Adapun rumah ni rumah kediaman kita. Untuk kita rehat, kita baca Quran, kita ibadat. Yang tu janganlah kita masuk dia kerana sayang dia tu. Kerana nak peluk dia, nak main dengan dia. Itu tidak. Tempat dia tetap di luar rumah. Itulah fitrah dia. Kalau kita masukkan dia dalam rumah, kita bermesra dengan dia, bermakna kita telah keluar daripada fitrah diri kita dan fitrah dia sebagai binatang. Akhirnya kita akan sayang dia lebih daripada kita sayang manusia yang lain. Baik. Ya, Pakcik. Boleh, Pakcik. Hukum ni dia main masa Islam sekarang. Ya. Sebab kita dalam pemuda kafir kan. Pemuda kafir. Anjing kan. Jadi masa tu hukum tu tak ribut. Syariah sudah. Maksud Pakcik? Yalah, saya tahu larangan macam larangan apa semua tu tak tak disyariatkan. Pemuda kafir kan. Anjing kan. Seekor anjing. Memang dah tidur kan. Itulah larangan macam kita kenal lagi yang pada mereka tak ada pun. Zaman tu. Ya, zaman tu bukan zaman Nabi. Itu zaman Bani Israel. Zaman dulu kan, maka hukum dia lain. Namun depa tak bela juga anjing. Anjing tu ikut depa duduk dalam gua, bukan dalam rumah. Jadi orang beriman ni tetap mereka tidak berpeluk-peluk dengan anjing.
hukum di luar rumah, kita duduk kat bus stand, anjing main duduk sebelah kita. Kita tak perlu halau dia. Kita tak, malaikat tak main, dah. Malaikat tak main dalam rumah kita tu. Kita duduk sebelah bus stand, kita duduk dalam building, anjing duduk sebelah kita, malaikat tetap hadir. Sebab Nabi tak menyebut yang itu. Tapi kalau pakcik kata, adakah hukum itu tak ada zaman mereka? Saya kata mungkin tak ada. Sebab ini untuk syariat Nabi kita Muhammad. Ya, boleh. Wakil. Oh, babi pula. Melebih dah pakcik. Waduh, dia pedanya ke babi dia. Boleh. Kampung Cina belah babi hutan. Betul? Cina belah babi. Babi masuk area kita lah. Tapi babi pun ada jasa tengah highway kan. Anjing. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Hukum ini hanya untuk anjing sahaja, tidak untuk babi. Kalau kita nampak babi lalu, dia masuk rumah kita pun kita halau pasal kita takut kat dia. Tapi tak ada dalil menyatakan malaikat tak masuk rumah kita. Malaikat tak masuk untuk anjing sahaja. Babi ni pasal tu tak ada dalil suruh kita samak babi. Cuma Imam Syafi'i melihat persamaan babi dengan anjing tu wujud. Maka dia kata, kalau ini pun kena samak, maka min babil aula. Itu lebih layak disamak. Namun Nawawi telah membantah dalam Majmu'. Nawawi kata, tak ada dalil. Nawawi sendiri bantah, tak ada dalil menyuruh kita samak untuk babi. Kalau kita pegang babi lah, basuh tangan macam biasa-biasa ya. Pakai sabun hingga hilang bau dia, rasa dia. Dia tak payah ambil air tanah. Kalau nak ambil air tanah tu, ambil lah. Kita rasa nak bagi puas kan. Ambil lah. Ada ulama suruh ambil. Tapi kalau kita basuh macam biasa pakai sabun, kita tak mau pakai air tanah dah, pun tak ada salah apa. Nawawi telah memberi penjelasan itu. Maka babi tidak. Tapi kita telah diajak babi itu lebih berat daripada anjing. Itu. Tapi tengok, dalam suasana buruk, suasana kita tak ada makanan, boleh makan babi, tapi tak disebut anjing. Contoh Quran tu, boleh makan babi. Quran tak sebut boleh makan anjing, sebab anjing ni najis, confirm. Adapun dengan babi, menjadi khilaf ulama', dia najis ke tak? Dia cuma benda tak boleh makan. Babi tak boleh makan. Tak boleh. Pasal dia benda haram kan. Cuma dia tu najis ke tak? Menjadi khilaf. Kulit dia boleh samak ke tak? Kerana mazhab Syafi'i dia menyamakan babi dengan anjing, maka dia kata tak boleh anjing, babi dan keturunannya tak boleh samak kulit. Tapi mazhab lain, mazhab Malik, kulit babi boleh samak. Boleh buat kasut, boleh buat apa, boleh pakai, boleh pinggang dan boleh buat sajadah. Boleh. Boleh. Abu Hanifah kata tak boleh samak babi sebab babi tak ada kulit. Yang nampak macam kulit itu dia kata isi terbai. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i dia iktiraf babi ada kulit, atas kulit ada bulu, kesemua itu dianggap mughalazah. Najis peringkat berat. Nak kena samak semua itu. Itu saja. Maka tak bimbanglah kita babi lincah tu. Cuma kita tak seronok lah pasal dia pun nama dia pun tak seronok, muka pun tak apa sega. Kan? Tapi anjing ni nampak berat. Anjing ni lebih berat. Ya. Masa tu yang ada macam kempen orang pegang anjing. Pegang anjing. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Kalau dia buat kempen, pegang anjing tu, pertama dalam kempen itu dijelaskan apa kelebihan yang anjing miliki.
Satu. Yang kedua, disampaikan hukum hakam berkaitan dengan anjing. Dan yang ketiga, katalah tashdaq tu, kita sentuh anjing untuk menghilangkan sikit gemuruh kita. Kalau kesemua itu dapat dipatuhi, maka aktiviti laku tu tidaklah nampak apa? Bercanggah. Tapi kalau ini semua tak ada, penerangan tak ada, kenapa Nabi sebut 2 kirat boleh hilang sehari, 1 kirat boleh hilang, kenapa anjing tu boleh buat buruan, apa istimewa, itu semua tak cerita. Cuma cerita nak pergi peluk dia, cuma duk ingat hadis tu aja. Kawan tu pun bagi minum air kat anjing boleh masuk syurga. Saya fikir yang tu tidak apa, orang putih kata apa? Compliant syariah. Kan syariah compliant. Dia tidak syariah compliant kan, dia rasanya tak tepat. Kalau ubah sikit rasanya boleh. Boleh menepati supaya kita ni tak takutlah sangat dengan anjing tu. Tapi jangan sampai kita duk peluk, ambil gambar, akhirnya masuk dia dalam rumah. Comel lah, geram lah, sweet lah, terlupa di mana agama letak dia punya kedudukan. Jadi rupanya kita ni tak pelihara anjing dalam rumah ni, rupanya ada kaitan kerana kita beriman pada Allah. Yang ni saya fikir how to explain kepada non-Muslim. Dia mesti ada jalan explain. Tapi how? So kita kena banyak ambil tahu kelebihan anjing pada sudut sains lah sikit. Yang agama bagi tahu mata dia, kepantasan dia, kelebihan dia. Namun kita tak sepatutnya hidup dengan anjing dalam bentuk pet kita. Dia makhluk Allah yang biasa. Kita boleh bagi dia makan, boleh rawat dia sakit. Tetap Allah bagi kepada kita pahala. Tapi jangan sampai dia pula mengurangkan pahala kita. Kita kata awak kalau kucing boleh peluk, kenapa anjing tak boleh peluk? Inikah tidak ni hak asasi binatang ni? Kita telah angkat satu binatang, telah mendowngrade satu binatang? Tidak. Ini kena tahu daripada tapak asas yang betul. Kalau tapak asas kita tak betul, nanti banyak masalah yang tak dapat dibereskan. Boleh ke? Alhamdulillah. Ya. Jadi anjing sebab binatang beruat boleh kan? Boleh. Jadi binatang yang kita dah pelihara. Kalau ada bekas gigitan atau bekas sakaran anjing, kita dah kena buang, kita boleh masuk dan kita boleh makan. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Apabila anjing itu mematuhi 3 syarat tadi. 1, anjing itu kita dapat pastikan dia dengar cakap kita. Kita kata lari, run, dia pun run. Kita kata stop, kita suruh dia stop. John, kita panggil John, run John, John pun run, prum. Anjing lawyer nama apa? Bukan. Albert. Kita panggil Albert lari. Run, kita kata move Albert. Broom, kata dia lari. Lepas tu kita kata stop, dia stop. Itu bermakna dia tahu kemahuan kita kan, dia faham. 1. Yang kedua, masa kita lepas dia, kita nak memburu rusa, kita lepas dia, kita baca bismillah. Masa kita pegang tali tu, kita bismillahirrahmanirrahim. Brum, kita niat dalam hati, ini buruan kita. Ini benda sarana buruan kita. Sarana buruan kita, lepas bismillah. Masa tu dia lari. Masa dia lari, ayat liuk dia akan keluar. Ibnu Hajar kata akan kering dengan angin yang bertiup. Dan apabila dia memburu untuk pihak yang diarah, dia tak akan keluar had najis tu. Dia tak akan keluar. Dia akan keluar apabila untuk diri dia. Maka bila dia tangkap binatang tu, dia gigit, maka di situ dia anggap halal. Kalau kita nak basuh, kita basuh demi kebersihan lah. Tak payah kita pergi samak semua. Tak payah. Tak payah potong buang, tak payah. Basuh-basuh biasa dah lah. Dan kita tak payah sembelih kat atas dah. Kalau dia dah meninggal, habis dah. Tapi kalau dia masih ada nyawa, kita sembelih. Pasal memudahkan dia mati lagi. Boleh begitu. Boleh mencari.
Tak payah ni nak kena samak pula ni, macam mana nak makan. Lepas tu nak potong daging dia buang. Tidak payah. Tidak perlu. Pasal Allah halalkan untuk kita. Dalam Al-A'raf Allah kata apa? Dalam bukan Al-A'raf. Dalam Al-Maidah antara ayat 5 dan 6 Allah menyebut beberapa perkara, di antaranya Allah kata pada kita, makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Kan? Bukan. Ya, makanan ahlul kitab halal untuk kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. Maka ulama kata termasuk di dalam makanan halal ahlul kitab untuk kita adalah sembelihan ahlul kitab. Kita boleh makan sembelihan mereka. Sebab sembelihan mereka itu dia sama dengan syariat kita. Kita boleh makan. Tapi lain daripada ahlul kitab, golongan musyrik, kita tak boleh makan. Tak boleh. Maka tak halal untuk. Kalau kita pergi negeri ahlul kitab, kita tengok di supermarket mereka jual ayam ke, kita tak payah tanya sembelih tak sembelih. Just belilah. Pasal negeri itu negeri apa? Negeri ahlul kitab. Maka halal lah. Dia nak sembelih macam mana, dia punya pasal sembelihan dia halal untuk kita. Boleh. Hamka pun menjelaskan benda yang sama. Dia kata dia pergi sebelah Amerika sana, dia kata dia tak ada tanya, dia kata sebab cuma kita di sini pula bincang pula ahlu kitab tu ada ke tak ada, agama dah bagi, kita nak bagi rumit pula. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi membuka tajuk baru, tajuk berkenaan dengan larangan menggantung loceng pada binatang. Loceng, teng 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 teng, keling 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 keling, macam tu. Dan makruh membawa anjing atau binatang berloceng dalam musafir. Bila kita bawa kucing ke, bawa anjing ke, kita bawa loceng. Tak mau. Jaras dia panggil. Jaras pun tak mau loceng. Yang teng 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 tu kan. Kenapa? Kenapa? Kerana malaikat tak suka dengan kalbun dan jaras. Malaikat tak suka dengan anjing dan bunyi loceng tu. Teng 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 yang bulat-bulat ni main. Macam tengok tak? Dia suka gantung kat leher kucing. Tak mau. Anak kecil, bukan baby lah, anak kecil. Kadang dia tunggu kat kaki dia. Loceng lah. Bila jalan, bunyi. Kita ni sebenarnya kita boloceng tu supaya kita tahu dia ke arah mana. Betul tak? Ke arah mana. Lepas tu dia berbual kat binatang. Tapi malaikat tak suka loceng tu. Sebab asal bunyi loceng tu, itu adalah ibadat orang. Ibadat mereka. Tak mau. Maka loceng sebenar loceng. bukan loceng yang sebenar, hati bunyi tin 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 tin. Tetapi di sini Al-Imam Nawawi dia bawa tajuk ni, dia tukar perkataan dia. Dia tak guna perkataan tahrim, tapi dia guna perkataan karahiyah, dimakruhkan. Dimakruhkan dia kata. Dia tak guna haram. Tadi dia kata tahrim, haram. Ni dia kata dimakruhkan. Baik. Jadi bila kata dimakruhkan, kita terpaksa memberi beberapa bahagian. Kalau bunyi itu, kita dengar bunyi itu, dia satu bunyi yang boleh bawa kita kepada nampak bunyi lain, bunyi. So itu janganlah. Tapi kalau dia bunyi, ada 2-3 bunyi. Baby kan yang dia duduk goncang tu. Dia ada banyak bunyi. Yang banyak bunyi tu tak apa. Jangan satu bunyi. Kadang-kadang kita boleh dengar kawan-kawan kita India, dia semayang, dia nanti bunyi macam tu. Kita tak mau bunyi macam tu. Kita tak mau petanda itu. Itu kita hati-hati sajalah. Nanti kita akan tengok beberapa hadis yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi, tetapi dia telah menukar gaya tajuk dia. Tadi dia kata tahrim, sekarang dia kata karahiyah, makruh sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat penjelasan kenapa orang Islam tidak memasukkan anjing dalam rumah mereka. Bukan pasal takut digigit sangat pun. Dah. Kerana kita ada keyakinan kita.
Kita ada pegangan hidup kita. Dan itu semua tidak menghalang kita berkebajikan kepada binatang. Langsung tak halang. Tapi nak memasukkan dia sebahagian daripada keluarga kita, itu agak tidak dapat. Kita tidak boleh melanggar prinsip. Kita adalah man of principle. Manusia yang berprinsip. Berprinsip agama lah. Ini religion principle. Bukan kata prinsip bangsa ke. Tidak. Jadi para ulama kena boleh menerangkan benda ni kepada orang bukan Islam. Selagi para ulama tak dapat terang benda ni, dia akan jadi masalah. Kita duduk flat, kita duduk rumah-rumah yang macam ni lah. Kita bukan boleh pilih jiran kita. Kita tengok sebelah rumah kita kosong. Kita bukan tahu siapa nak main menyewa. Tengok-tengok main menyewa orang bukan Islam bela anjing. Pintu kita dengan pintu dia sebelah menyebelah. Jadi macam mana kain baju kita? So orang bukan Islam, dia kena tahu kenapa orang Islam tak jadikan anjing tu pet. Dia kena tahu menerusi knowledge kita, bukan knowledge dia. Siapa yang nak keluar bagi penjelasan? Para ulama. Para ulama lah kena mampu bersoal jawab dengan orang bukan Islam. Di antara kelebihan anjing dan prinsip yang kita ada dalam agama. Tapi bab ni kalau gagal diberi penjelasan, kita bila main raya, dia masak, dia goreng bihun, dia boleh hantar rumah kita. Dia boleh anjing lagi, dia goreng bihun. How to explain? Pasal kita goreng apa pun kita bagi kat dia, dia bismillah aja. Tapi dia duk tengok kita, anything from dia kepada kita, nampak macam kita belum bismillah lagi. If question daripada mereka sampai pada kita, pasal apa setiap pemberian air pada you tak makan, pasal apa? Kalau dia tanya, adakah Islam ni di dalamnya ada kasta-kasta? How to explain? Berkaitan dengan najis, taharah. Subhanallah. Taharah tu sebesar-besar bab memisahkan Islam dan bukan Islam. Sebesar-besar bab. Maka para ulama tak boleh kecundang dalam memberi penjelasan asas. Kenapa kita tak boleh dengan anjing? Kenapa kita tak boleh makan babi? Penyucian najis basuh macam mana? Bau, warna dan rasa. Apa itu taharah? Apa itu nazafah? Dia kena tahu. Orang bukan Islam, non-Muslim in this country must know this. Kenapa? Kerana kita dah jadi masyarakat. Masyarakat kita, masyarakat ni. Sekali anjing masuklah rumah kita. Anjing pagak dia lompat. Anjing duk exercise hari-hari boleh lompat. Brum, lepas. Kita pun terkejut. Anjing tu bagus pergi salut. Badan dia dekat kain kita, hamparan kita. Allah, kita duk tepuk dah. Dia kencing terus pakcik. Dia kena tayar kereta kita. Macam mana kita nak buat? Terkejutlah kita kan. Kalau dah malaikat tak masuk, fire pula lagi. So, kalau mereka tahu menjaga border. Dia pun tahu, bila kata Muslim, ini hak dia. Kenapa orang Islam tak boleh duduk satu meja ada setitik arak? Apa pandangan Islam tentang arak? Ulama kena terang benda ni kepada orang bukan Islam. Sebab ada mereka terlibat dengan arak. Dia pun buat kek kadang-kadang, dia pun masak kadang-kadang. Kepada mereka, it's okay. Muslim setitik pun tak boleh. Kalau seteguk boleh mabuk, setitik pun haram, tak boleh. Bukan pasal dia kerana dia alkohol sangat, tapi kerana dia arak. Ini penjelasan-penjelasan yang kena dibuat oleh para ulama. Kita sewa rumah. Ya, Encik. Sewa rumah kan, rumah kita. Sewa, tapi dekat orang pakai lah. Ya. Tapi kita tak tahu kata dia belanjing dalam rumah tu macam mana. Boleh kita kena beritahu. Tapi bisa dia lah. Ya. Tapi orang tu tak beritahu juga. Betul tak? Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui rumah-rumah kita. Tapi soalnya berlaku sewa menyewa. Okay? Kita ada bab sewa menyewa. Selama dia sewa dalam rumah kita, rumah itu dikatakan rumah sewaan kita kepada penyewa. Maka selama itu, rumah itu amanah kita pada dia.
kita tak perlu ambil tahu dia nak masuk binatang apa. Dia bukan hukum rumah kita. Besok bila dia keluar, baru rumah tu jadi milik kita yang sempurna, baru kita nak tengok anjing ada ke tak ada. Selama dia hidup, dia nak masuk tokong tak apa, kita tak berdosa apa. Kenapa? Itu hak dia. Kita pergi rumah sewa kita ada anjing. Kita kata, how dare you, I'm Muslim. Dia kata, memanglah you Muslim, but I rent from you. For you. Not from. Dia kata dia sewa dari kepada kita. Kita tuan rumah kan, from. So, kita kata memanglah. Tapi don't naik. Naik doktor. Doktor mai. Saya dah ambil masa doktor. Jadi selama duduk rumah sewa tu di bawah jagaan dia, dia bukan bidang kita. Kecuali dia melakukan maksiat yang besar-besar. Yang maksiat itu kita kena tegur. Tetapi apa yang dia buat di atas bicara agama dia, ada batas dia, dia bukan jadikan rumah kita tu pusat ibadat. Tapi dia beribadah dalam rumah kita kerana dia terikat dengan agama. Itu semua tidak ada dosa pada kita. Walaupun dia Kristian, walaupun dia Buddha, walaupun dia India, walaupun dia belanjin sekalipun, besok dia keluar pada rumah kita, kita cuci. Confirm dia ada anjing kan? Kita cuci rumah kita. Kalau dengan cara tak sama pun, at least kita cuci. Macam mana dengan kereta lah? Kita beli kereta second hand. Beli kereta second hand. Kereta tu dulu pilih orang kafir lah. Mana kita lepas masa kita beli tak tahu lah, tapi dari second hand dia semua tu kita tahu dia memang belanjing dalam kereta pada masa tu. Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui. Yang mana history, kita kekalkan dia sebagai history. Apa yang kita tengok dengan mata, itu kita pakai hukum. Kita masuk dalam kereta kita, tak bau air kencing anjing, tak bau apa-apa pasal anjing, maka tidak ada hukum. Tak ada hukum. Tak ada hukum. Sikit tak boleh jadi hukum untuk yang banyak. Maka itu tak ada hukum nak pergi cuci. Melainkan kita masuk betul-betul bau. Maka itu kita wajib, baru datang hukum wajib. Begitulah. Boleh nah? Wallahu taala a'lam. Maaf, saya telah mengambil masa doktor kita lebih panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.